Pada takat ini, skim ini telah berlangsung dalam Selayang Hospital dan Putrajaya, di mana selepas pukul 5, doktor-doktor pakar dalam kerajaan boleh buat klinik swasta lah dalam hospital itu juga. Boleh buat surgery dan mereka boleh charge patient itu. So sekarang kerajaan ingin expand lah ke lagi 8 lagi hospital. Jika kita tengok dalam sini, at the back, yang ini yang sudah fax itu, dia berkatakan dalam Januari, at the back of your thing, dia akan buka lagi di Kuala Lumpur, di Klang, di Seremban, di Ipoh, Kuantan, Temerloh, Terengganu, Kota Baru. So di banyak lagi hospital, mereka boleh akan buka skim ini jugalah. Di mana pakar dalam hospital kerajaan boleh buat private practice selepas 5. Boleh buat surgery selepas 5. So, selepas pukul 5 sampai 9-10 ke malam lah. So, apa soalan yang kita mau dapat tahu ialah apakah audit terhadap Selayang dan Putrajaya? Kerana sana dimulakan pada 2008. So, sudah 8 tahun berlangsung di situ. So, we want to know, adakah isu conflict of interest? Jika saya seorang pakar, saya pergi kerja pukul 8 pagi, saya jaga pesakit biasa. Pukul 5, I start klinik swasta saya. Mungkin esok saya ada operation. So boleh apa kesan dia pada kerja saya 8 sampai 5 petang. Bila saya jaga pesakit yang tidak bayar, adakah impact pada itu? So kita mau tahu apakah audit dia sudah buat. 8 years masa dah nak audit. Ya. Dan saya telah tulis surat kepada DG, Ketua Pengarah. Ini just letter. Dan kita ada minta tolong datang ke Parlimen, jumpa dengan ahli-ahli Parlimen, beri taklimat. What is the audit you've done? Does it anyway impact on the non-paying patients? Patient-patient biasa, adakah masalah dia? Tapi sampai sekarang tak ada jawapan lah untuk ini. Kerana we want to talk to them and see what is the impact. Impact dia kemungkinannya ialah, jika saya pakar, saya relax sikit, saya panggil assistant saya buat ward round. Saya panggil assistant saya buat surgery kerana saya mau reserve saya punya energy untuk klinik ataupun operation saya selepas 5. Ya. Dan mungkin assistant saya pun akan rasa tertekan lah oleh beban ini kerana saya tak buat round yang biasa dalam hospital. So is this happening or not? The other thing is, sekarang ramai orang pakar, mereka tak nak keluar daripada hospital-hospital besar. Mereka nak kerja dekat Kuala Lumpur, dekat Klang Valley. Mereka tak nak pergi kerja di Sarawak, mereka tak kerja di hospital daerah macam Teluk Intan ataupun Taiping. Kerana ini akan make that problem worse, Kerana hanya jika you kerja di hospital, 8 hospital ini yang besar, you dapat peluang buat private practice. Jika you pergi ke hospital yang lebih kecil macam Banting ke Kuala Pilar ke, you tak boleh buat you punya private practice. So maybe there will be another factor, doktor pakar lagi enggan pergi ke kawasan pendalaman, lagi enggan pergi ke Sabah Sarawak, lagi enggan nak pergi ke East Coast States. So ini apakah impact dia? So kita mau tanya itu. Untuk makluman, sekarang ada cap lah. Seorang, jika saya pergi kerja di swasta, saya boleh ada had. Saya tak boleh kerja more than a certain amount. Tapi cap dia define sebagai 2 kali gaji saya sebagai pakar kerajaan. Jika gaji saya sebagai doktor kerajaan 20,000 sebulan, I boleh buat private practice sampai cap 40,000 sebulan. Jadi artinya a lot of private practice I can do lah. So our issue is, if it can be done tanpa affecting the normal services, then go ahead. Tapi what is the impact on the ordinary patients? Adakah doktor relax sikit dalam jaga pesakit biasa and tumpukan, the top specialist tumpukan pada private sector, dia biarkan dia punya junior saja jaga yang pesakit biasa. So we want to know what's been happening. So itulah sebabnya kita pada hantar surat, masih ada masa lagi, Parlimen lagi 2 minggu, masih ada masa untuk kementerian adakan taklimat. Memang ini kita boleh tanya dalam Parlimen. Bila kita tanya, baru pun ada satu soalan, dikatakan menteri cakap ini dilakukan oleh kerana kita mau retain specialist. So bagi mereka peluang untuk earn more, so stay in government service. Tapi apakah kesan buruk dia? So we want to ask those questions. Terima kasih. Selamat datang untuk sesi media. Selamat datang untuk sesi media ini. Saya nak
membincang beberapa isu yang telah dibangkit oleh Sungai Siput, Dr. Jayakumar. Pertamanya, dalam beberapa tahun yang lalu, a couple of years ago, kerajaan Malaysia telah mengukuhkan satu program kesihatan yang dipanggil One Care System. Matlamat One Care System, One Care, C-A-R-E, One Care. Dan lebih kurang 5 ataupun 7 tahun yang lalu telah dikemukakan. Tapi oleh kerana bantahan pada masa itu, mereka telah tepikan isu One Care. Tapi matlamat One Care ialah full cost recovery. Full cost recovery bermaksud semua tanggungjawab, semua pembayaran harus ditanggung oleh pesakit. Seperti full paying patient. That means if I'm sick and if I go to hospital, whether Ward 1, Ward 2 or Ward 3, A, B ataupun C, pesakit mesti tanggung semua kos. Itu matlamat One Care. Jelas bahawa kerajaan sedang menuju kepada matlamat itu walaupun dia tidak cakap One Care. Baru-baru ini kita nampak satu bahawa hospital-hospital kerajaan tidak dapat membuat beberapa kajian, khususnya patologi. Dan mengapa mereka tidak boleh buat? Sebab tidak ada wang. Itu satu. Peruntukan untuk untuk medicine, peruntukan untuk ubat telah dipotong dalam bajet 2017. Itu kedua. Ketiga, ada berkait dengan semalam yang dikemukakan oleh surat khabar berkait dengan charge kelas 1 dan kelas 2. Ada banyak orang cakap bahawa kelas 1 dan kelas 2 hanya untuk orang kaya. Tetapi jangan lupa dia akan mula dengan kelas 1, akan mula dengan kelas 2 dan datang selepas itu kepada kelas 3. So, semua orang terpaksa bayar. Itu cara dia buat. Sebab kalau terus dia letakkan charge untuk kelas 3, 50% peningkatan, maka orang akan bantah. Tapi dia start dengan kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Dan sekarang semalam Menteri mengatakan bahawa the full paying system of patient services will be introduced pada tahun depan. Full itu. So jelas bahawa sekarang tanggungjawab kerajaan untuk memberi perkhidmatan kesihatan kepada rakyat sekarang sebagai tanggungjawab kerajaan. Itu penting. Sebagai hak rakyat sekarang telah dipindahkan kepada pesakit-pesakit. So ini jelas menunjukkan bahawa kerajaan tidak menunaikan tanggungjawab mereka. Dan satu sebab ialah oleh kerana terlalu banyak hutang negara. Oleh kerana terlalu banyak hutang negara yang terpaksa bayar balik dan juga dengan kejatuhan minyak, maka mereka sekarang terpaksa untuk potong kepada isu berkait dengan kesihatan. So, pada pandangan saya, pihak media dan pihak ahli parlimen, khususnya parlimen, mesti mempertahankan defend the public healthcare system. Must defend the public healthcare system, khususnya kerajaan hospital kerajaan, because the government has the responsibility to protect the health of people, to promote the health of people, and not to transfer the burden kepada patient-patient berkenaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah kehadiran semua.